Alhamdulillah. Kertas apa? Oh, zikir tu. Tak pinjam. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bikin munajatlah saja. Kita mulakan dengan Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله
Muhammadun Nabiullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salatullah. 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 Allahu Allah haq. 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 Allahu Allah hayy. 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 Ya Qayyum 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 Allah hayyun daim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asmaul Husna. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil.
يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب ya Kudus ya Jalil. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq 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 Ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras, agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid, 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 Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaatimu. Curahkan hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintahmu. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram.
لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau Tuhan kami. Layakkanlah kami ya Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Salawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyihatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala dosa melainkan Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkan kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan, keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentang. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah, sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjing-Mu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Ayat kita hari ini adalah Iqra, ya, ataupun kita kata suratul alaq. Suratul alaq.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah dapat lagi kita bertemu pada hari ini seperti biasa hari Jumaat, iaitu kita akan sama-sama berkongsi di dalam memahami ayat-ayat lazim. Ayat-ayat lazim, bila kata lazim itu makna lazim yang kita baca masa kita semayang, mungkin yang kita hafal. Yang kita fokuskan itulah daripada wadduha sampai ke bawah. Itu kita nak memahami maknanya, kita nak menghayati maknanya. Kalau kita gunakan dia di dalam solat, mana kita faham apa yang kita baca, kita faham apa kehendak ayat itu. Nah, ini tujuannya supaya kita lebih khusyuk di dalam sembahyang kita. Jadi kita sudah berlalu beberapa ayat daripada wadduha dulu, sampailah ini al-wadduha, alam nashrah, syar, lepas itu at-tin, lepas itu at-tin apa? Inilah kan? Al-Quran, suratul Alaq. Al-Alaq. Nah, dia mempunyai 90, dia adalah ayat yang ke-96 dan dia ada 19 ayat. Al-Alaq. Al-Alaq ialah segumpal darah, maknanya segumpal darah. Dan kita mungkin sudah paham dari mana terjadinya al-alaq ini. Dari mana terjadinya al-alaq ini, yaitu daripada nutfah. Amsyajin, nutfatin amsyajin nabtalihi. Nah, dalam surat yang kita baca pagi tadi, yang dibaca oleh imam pagi tadi, surat Al-Insan ada disebutkan. Nah, jadi daripada nutfah itu pada air mani. Daripada air mani yang disatukan, dan dari sana akan terjadilah al-alaq, itu segumpal darah. Setelah berlaku persenyawaan antara benih lelaki dan perempuan, maka akan berlakulah al-alaq. Ini proses kejadian manusia yang kita tahu. Dalam surah Al-Mu'minun ada disebutkan 7 proses kejadian manusia. Mana Allah sebut sejak 1400 tahun dulu dah. Maknanya sedangkan sebelum itu mana manusia tak tahu apa-apa lagi. Allah dah bagi tahu dah. Proses kejadian manusia ini adalah 7 proses. Sihat pada surah Al-Mu'minun. Ayat berapa saya tak tahu, yang awal-awal ya. Surah Al-Mu'minun. Dia sebut semua tu. Nutfah, alaqah, mudghah, kan? 1, 2, 3, 4-nya apa dia, 5-nya, 6, 7. Kita boleh lihat proses itu. Nah, ini alaq. Alaq itu daripada nutfah. Dan ayat ini dikatakan ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah mana diturunkan di Makkah. Dan dikatakan dan disepakati oleh ulama bahwasanya bahagian pertama, maksudnya bahagian pertama iaitu 5 ayat yang pertama dalam surah ini, dalam surah Al-Alaq ini dikatakan sebagai surah yang pertama, yang mula-mula diturunkan. Surah yang mula-mula diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni tak ada surah yang diturunkan kepada dia, dan inilah surah yang pertama diturunkan kepada Nabi. Dan serentak juga dia dilantik, diangkat menjadi Rasul, kan? Itu dinamakan surah Iqra,
juga dinamakan surah Al-Qalam. Jadi 3 nama sini. Nama Al-Alaq, surah ini dinamakan surah Al-Alaq sebab ada sebut alaq, khalaqal insana min alaq. Disebutkan Iqra sebab di awalnya dimulakan dengan Iqra, dan disebut juga surah ini dengan namanya surah Al-Qalam sebab di dalamnya ada disebut Al-Qalam. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kita lihat dia setiap ayat tu, setiap surah itu dia ada hubung kait dengan surah sebelum dia. Dia ada kaitannya dengan apa ni surah sebelum dia. Kalau surah sebelumnya Allah menyatakan tentang Allah menjadikan manusia ini sebaik-baik kejadian ke? Tapi dalam surah ini disebutkan bahawa manusia manusia dijadikan dari segumpal darah. Kalau surah sebelumnya dikata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kan, itu disebut begitu. Maka dalam surah ini disebutkan bahawa manusia itu dijadikan daripada segumpal darah yang beku, al-alaq. Juga disebutkan dalam surah ini hari akhirat sebagai penerangan kepada yang telah lalu. Apabila kita menyebut surah ini, surah Iqra ke, surah Qalam ke, ataupun surah Al-Alaq, maka di sini terus kita akan terbayang dalam sejarah bahwasanya inilah permulaan turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentulah kita nak lihat apa yang berlaku di dalam sejarah permulaan turunnya ayat ini kepada Rasulullah. Ada disebutkan di dalam hadis-hadis sahih bahawa Nabi ini dia kerap pergi kepada Gua Hira. Sebab kalau kita lihat kepada ayat yang telah lalu, iaitulah yang disebut sebagai alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Tengok, wa wajadaka dhallan fahada. Sebelum ni kita lihat, sebelum Nabi dilantik menjadi rasul, dia adalah dhallan. Dia sedang mencari mencari arah ke mana dia kalau ibadat dia nak ibadat macam mana apa semua, dia mencari-cari itu, sedang mencari-cari itu. Mana inilah keadaan dia, sedang mencari-cari bagaimana dia nak beribadat, bagaimana dia nak mengikut syariat apa, dia sedang mencari-cari, dhallan, hilang arah dia masa itu. Kemudian Allah bagi petunjuk, iaitulah setelah Allah melantik dia menjadi rasul. Jadi dia selalu begitulah. Makna dilihat kepada sejarah orang-orang Arab jahiliah ketika itu. Bila kata jahiliah itu satu masyarakat yang sangat kecil, masyarakat yang penuh dengan kezaliman, satu masyarakat yang rendah akhlak mereka, satu masyarakat yang tak ada makna perangai yang baik ni, tak ada. Yang ada suka membunuh anak hidup-hidup, yang ada mempermainkan wanita-wanita, menyeksa orang-orang yang lemah. Itu yang ada dalam masyarakat. Jadi Nabi dia gusar dengan keadaan-keadaan yang berlaku dalam masyarakat dia. Sebab tu dia cari jalan untuk melarikan diri daripada keadaan-keadaan tu. Maka dia pun pergi bertahannus. Ada satu perkataan yang disebut selalu, yang disebut di dalam hadis, tahannus. Dia pergi tahannus, yakni ta'abbud lah. Dia pergi beribadah di Gua Hira. Bawa bekal. Pergi. Habis bekal balik. Dibekalkan semula pada masa itu oleh isterinya yang dia cintai, iaitu Sayyidatina Khadijah. Dibekalkan semula bekalan. Pergi lagi dia ke Gua Hira untuk bertahannus, untuk beribadah. Jadi dalam keadaan begitulah, pergi balik. Suatu ketika
Ini dia telah didatangi oleh malaikat. Didatangi oleh malaikat dalam Gua Hira. Malaikat datang, terus malaikat itu berkata, dalam hadis itu, Iqra, Iqra. Bacalah. Kan, kita pun dalam bahasa Arab kita apa? Dalam latihan kita ada sebut Iqra untuk laki-laki. Iqra'i, kalau untuk perempuan, Iqra'i, lebih sikit. Ada ya, baca. Kalau saya kata kat Bonda, Iqra'i. Kalau saya kata kat Hanif, Iqra. Kalau cakap dengan orang lelaki, Iqra. Ini Iqra'i untuk muannas. Iqra'i. Bacalah. Okey, kita lihat satu perkataan yang mulia sekali. Yang pertama sekali diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita ialah perkataan Iqra. Kita sambunglah. Iqra itu perkataan pertama. Nak menyatakan bahawasanya membaca itu adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah. Kita ni disuruh baca. Sebab ilmu pengetahuan akan datang daripada kita membaca. Bersungguh-sungguh kita membaca. Tapi adakah kita baca? Kita baca tak tu? Buku-buku banyak-banyak tu kita baca tak? Baca masa kelas aja. Masa dalam kelas. Ustaz kau sudah kata, buka muka surat ni. Baru kita baca kan. Masa-masa lain tak ada. Tidak menjadi budaya kepada kita. Tidak menjadi budaya. Kalau kita pergi ke luar negara, kita tengok dalam kereta api ada mau baca, pegang buku. Pegang buku baca. Kita tidak jadi budaya. Jadi kita naklah ingatkan kita, kalau kita nak di antaranya cara untuk kita menambah ilmu pengetahuan, itulah kita baca. Sekarang ada kemudahan. Kita nak kata susahlah nak bawa buku besar-besar ni. Ada buku kecil-kecil. Pergi dekat kedai buku tu. Ada dia panggil buku apa? Buku kecil tu. Daripada buku besar diringkaskan, dikecilkan jadi buku kecil. Kita boleh baca di situ. Bawa bekal bubuh dalam beg. Beg ni pun muat. Ada buku kecil tak? Ada. Mana bila kita mana-mana pun kita boleh baca. Mana kita mengharapkan walaupun satu baris, walaupun pengetahuan itu satu perkara yang ni kita boleh dapat. Mana ilmu itu kita dapat. Sebab membaca ni bukan boleh sekali, dia kena berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali, latih tubi, baru. Macam saya sendiri sekarang dah tua. Bila baca, masa tu ingat. Tak ni orang tanya, tak ingat dah. Tu kena baca lagi. Baca. Itulah. Benda kan, bila baca, tidur pula dah. Ngantuk kan. Itulah kita. Jadi, dengan Iqra ini, pertama, mana perkataan pertama yang Allah sebut anak besar kesannya. Kalau bagi orang Islam lah, maknanya menjadikan membaca itu sebagai satu budaya kepada kita. Untuk kita nak tahu ilmu, mana kita mesti membaca Iqra. Iqra. Ayatnya dimulakan dengan Iqra. Jadi Nabi ini mula-mula disampaikan oleh malaikat ini mana dengan sebutan Iqra. Malaikat tu datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia malaikat ke? Yang ada sayap-sayap ke apa ke? Jelma? Sebagai manusia kan dia datang. Iqra dia kata kepada Rasulullah kita. Nabi pun contoh. Aku pun kata ma ana biqari'in. Tak tahu baca. Aku tak tahu baca. Kemudian malaikat tu buat macam mana kat dia? Peluk dia kok sampai dia kata ni macam nak putus nyawa aku. Sebuah contoh dalam hadis itu. Kemudian dia kata lagi Iqra, suruh baca. Kerana dia lepaskan. Dia peluk lagi supaya ni aku baca, aku sebut ma ana biqari. Jadi 3 kali berlaku perkara itu barulah Nabi boleh baca ikut seperti mana yang diajar oleh malaikat. Siapa malaikat ni?
Malaikat siapa ni? Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi kita, itulah 5 ayat yang pertama di dalam surah suratul Alaq ataupun surah Iqra ataupun surah Al-Qalam. Ini nama-nama. Mana 5 ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Apa dia? Bacalah. Iqra bismi rabbika. Bacalah oleh wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menjadikan alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Bismi. Bi itu ba tu makna dengan. Ismi itu nama. Rabbika Tuhan kamu. Ka tu kamu. Allazi yang menjadikan. Khalaqa tu yang menjadikan. Menjadikan apa? Menjadikan alam ini. Allah menjadikan. Mana tadi ni? Kelawar. Apa duk sembang? Khalaqal insana min 'alaq. Tengah ada kelas lah ni. Dia yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana. Saya rasa sangat senanglah kita belajar bahasa Arab ni. Kerana Al-Quran tu bahasanya diulang-ulang. Seperti mana semalam kita belajar mengenai surah Asy-Syu'ara kan. Diulang-ulang ayat tu. Diulang-ulang ayat yang dilakukan oleh para nabi di dalam dakwah mereka kepada umat masing-masing. Dalam surah Syu'ara semalam kan, siapa yang ikuti surah Syu'ara semalam. Mana diulang-ulang perkataan itu. Maknanya baca pun kena ulang-ulang baru kita faham. Begitu juga kita tengok Allah menyatakan tentang cara seruan yang diajar oleh Allah kepada para nabi. Itu ayat yang sama-sama. Sama semua. Ayat yang disampaikan oleh seorang nabi untuk mendakwahkan kepada umat mereka. Jadi di sini Allah kata tadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan apa? Menjadikan alam. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menjadikan manusia daripada segumpal darah. Segumpal darah yang beku. Buat apa jadi macam ni pula? Tahu saya nak buat ni. Tak ada nampak muka orang, tapi dengar kan? Dengar tak? Dengar. Yang di sana, dengar tak? Dengar Ustazah. Dengar kita dengar. Siapa ni? Kat sini dia tak tunjuk muka. Dengar. Ustazah nampak apa? Dah hilang Darul Insyirah. Nampak Darul Insyirah je. Nampak Darul Insyirah. Sekejap. Dia tak boleh tempuh sikit dia. Raba semua. Tapi tak apa, kami nampak Ustazah. Nampak? Nampak. Okey. Tengok ya, ayat dia selepas itu lagi sekali datang perkataan Iqra. Jadi ada rahsianya. Iqra di permulaan ayat, kemudian di tengahnya ada lagi disebut Iqra. Suruh baca. Nak menyatakan bahawa sungguh dengan membaca ini barulah kita akan dapat ilmu pengetahuan. Sungguh mana Allah memerintah kita supaya membaca. Disebut lagi, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhan engkau sangat pemurah. Wa rabbukal akram, Tuhan engkau sangat pemurah. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar menulis dengan qalam. Mengajar dengan qalam makna mengajar kita menulis dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajar menulis manusia, mengajar manusia. 'Allamal insan mengajar manusia
malam ya'lam, perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi ayat itu disampaikan kepada Nabi pada permulaan wahyu ya. Ayat ini 5 ayat inilah ayat yang mula Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Nabi kita. Apa berlaku kepada ayat-ayat selepas tu? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ayat-ayat yang selepas tu, adakah makna selepas ayat ini diturunkan? Tidak. Makna ayat yang selepas tu adalah diturunkan lama. Tapi bila segi susunan, makna Allah mewahyukan kepada Nabi kita supaya susun ayat yang lepas tu selepas daripada Iqra' ni. Iqra' ni memang ya ayat yang pertama, dan ayat innal insana la yatgha tu adalah ayat yang datang selepas lama daripada tu, tapi disuruh, diperintah oleh Allah supaya disusun selepas daripada ayat ni. Okey. Kemudian bila ni nak cerita ni tentang sejarah mula-mula terima wahyu ni, bila Rasulullah terima dah, dia boleh baca dah. Lepas saja habis, malaikat pun dah hilang. Dia pun terus balik ke rumah dalam keadaan takut, terketar-ketar, sejuk. Balik. Kemudian bergegas pulang dengan keadaan menggeletar sehingga masuk ke rumah, mendapatkan isterinya yang disayangi itu Sayyidatina Khadijah sambil berkata, perkataan ini sangat masyhur, zammiluni, cepat-cepat, selimutkan aku. Zammilu tu makna selimutkan aku. Zammiluni. Maka mereka pun cepat-cepatlah selimutkan Nabi ni. Macam orang demam lah. Macam orang demam, sejuk, seram, sejuk, semua ada. Kemudian diselimutkan sehinggalah hilang ketakutan. Zammiluni dalam hadis kata fazammiluhu, mereka pun menyelimutkan Nabi hatta zahaba anhu ar-raw'u, sehingga dia rasa hilanglah ketakutan dia. Hilanglah kesejukan dia tadi. Kemudian dia pun bercerita lagi kepada isteri dia Khadijah. Apa dia kata dalam bahasa Arab ni kata, khasyitu ala nafsi. Aku bimbanglah tentang diriku ni. Aku bimbanglah bahaya yang akan menimpa keadaan diriku ni. Aku takut, aku bimbang. Khasyitu ala nafsi. Apa kata Sayyidatina Khadijah? Kalla abshir fa wallahi la yuhzika Allahu abada. Jangan takut, jangan bimbang, kata Sayyidatina Khadijah. Malahan bergembiralah kamu demi Allah, Allah tidak akan mengecewakan tuan selama-lamanya. Sebab apa? Aisyah Khadijah memberi jaminan kepada Rasulullah, engkau tidak akan disia-siakan, dikecewakan oleh Allah, karena innaka latasilur rahima wa tasduqul hadisa wa tahmilul kalla wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Kamu tidak akan dikecewakan oleh Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah sesungguhnya, karena kamu adalah orang yang menghubungkan tali silaturahim. Nabi dia adalah orang yang suka menghubungkan silaturahim, bercakap benar, tasduqul hadis. Nabi adalah seorang yang bercakap benar. Mana Khadijah memberi kekuatan kepada dia. Jangan bimbang, kamu ni orang baik, kamu ni menghubungkan silaturahim, kamu bercakap benar, kamu sanggup menanggung segala penderitaan, wa tahmilul kalla, sanggup menanggung segala penderitaan. Kemudian kamu menghormati tetamu, wa taqrid dhaifa, suka menghormati tetamu, dan kamu suka membantu menegakkan kebenaran, wa tu'inu ala nawaibil haq. Itulah kita lihat bagaimana seorang isteri
yang menyejukkan, yang menenangkan suaminya yang berada di dalam keadaan ketakutan, keadaan keserba salah, dalam keadaan seram sejuk semua tu. Dialah seorang isteri yang telah menenangkan suaminya. Kemudian lagi nak menambah tenang hati Nabi ini, Khadijah telah membawa Nabi ke mana? Ke rumah sepupu dia. Sepupu dia iaitulah siapa? Waraqah bin Naufal. Ini mana cerita ni memang masyhur semua. Mesti kalau bila ada cerita tentang wahyu pertama ni, Waraqah mesti ada. Ini dia di antara, kita kata di antara pelakon-pelakon di dalam, maknanya di dalam kali pertama Rasulullah menerima wahyu. Mana pelakonnya ialah Rasulullah, malaikat di dalam Gua Hira, kemudian balik ke rumah Sayyidatina Khadijah, dan sekarang dengan keluarga-keluarga adalah ada. Kalau dalam hadis ada disebut siapa lagi yang ada dalam rumah tu masa tu. Kemudian Waraqah ibn Naufal, yang mana Sayyidina Khadijah akan bawa lagi untuk nak menyenangkan lagi hati Rasulullah, nak menenangkan lagi hati Rasulullah, dia bawa kepada sepupu dia yang bernama Waraqah ibn Naufal. Siapa Waraqah ibn Naufal ni? Dia adalah seorang alim. Waraqah ibn Naufal ni seorang alim yang beragama Nasrani. Mana dia ni alim Nasrani lah, yang boleh tulis kitab semua ni. Seorang alim Nasrani dan di zaman jahiliyah. Dia menulis kitab dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani, yang disalinnya dari kitab Injil. Banyaklah kitab yang ditulis, dan dia juga adalah seorang yang sudah tua, berumur lanjut, dah tua dah. Dan juga lagi berkeadaan buta pada waktu itu. Dia buta. Khadijah berkata kepada, bawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Dia pun berkata kepada Waraqah, wahai sepupuku, dengarlah apa yang akan dikatakan oleh anak saudaramu ini. Nabi kita lah. Waraqah pun berkata, hai anak saudaraku, apa yang sudah berlaku kepadamu? Maka Rasulullah SAW pun menceritakan apa yang telah berlaku di Gua Hira. Apa yang telah berlaku kepada dia, itulah yang mana malaikat telah datang dan suruh dia baca. Malaikat peluk dengan kuat-kuat, suruh dia baca lagi sampai 3 kali. Perkara itu berlaku, barulah dia boleh baca. Maka Waraqah pun berkata, oh, sebab dia orang banyak pengalaman ni kan, yang banyak yang alim dalam apa ni, dalam kitab mengenai kitab Injil, alim tentang agama Nasrani ni. Dia pun kata, oh, inilah dia Namus. Namus mana apa? Malaikat Jibril yang biasa datang kepada Nabi Musa. Inilah Namus. Dialah, malaikat inilah yang datang kepada, malaikat ni jugalah yang datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Inilah malaikat yang telah turun kepada Nabi Isa. Itu kata Waraqah, dia dah tua kan, tapi dia kata alangkah baiknya kalau saya dapat hidup menyaksikan semasa kaum tuan hamba mengusir tuan hamba keluar negeri. Mana dia tahu dah tu? Mana dia tahu dah? Mananya umat Muhammad sendiri akan usir dia, akan halau dia daripada Makkah. Seperti mana kita lihat di dalam peristiwa hijrah kan. Peristiwa hijrah, bagaimana Nabi diwahyukan oleh Allah supaya berhijrah ke Madinah. Itulah makna lari daripada keadaan umat dia yang menghalau dia. Memang mereka menghalau lah tu. Kalau nak ikutkan mereka, kalau boleh nak bunuh Nabi kita. Kalau boleh nak tahan Nabi kita. Kalau boleh mereka nak usir. Ni mereka nak usir, nak halau Nabi kita daripada Makkah. Dia memang berlakulah pada peristiwa hijrah. Lepas tu Nabi pun tanya, sebab benda tu tak berlaku lagi. Dia kata, adakah saya ni akan diusir, akan dihalau? Kata Waraqah, ya. Sebab tak ada seorang pun yang membawa agama seperti yang Tuan bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Kalaulah saya dapat hidup sampai ke hari Tuan diusir,
pasti saya akan membantu Tuhan sekuat-kuatnya. Tapi tak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia. Itulah. Jadi dari sejarah ini menunjukkan yang menjadi kepala surah ini merupakan wahyu pertama kali diturunkan dari kitab Al-Quran yang kita baca. Dan ia merupakan rahmat yang mula-mula Allah kurniakan kepada hamba-hambanya. Dan juga percakapan Allah yang mula-mula dihadapkan kepada Rasulnya itu Muhammad menerusi malaikat Jibril. Itulah dia peristiwa berlakunya penurunan ayat 5 ayat yang pertama. 5 ayat yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Ini makna dihadapkan ayat ini kepada Nabi kita dengan nama Tuhanmu yang menjadikan alam. Inilah permulaan kata-kata Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyuruhnya membaca, menulis dan mencari ilmu pengetahuan. Jadi kita boleh faham daripada membaca Iqra tadi, menulis itulah daripada ayat yang di bawah ni. Allazi 'allama bil qalam, menulis dengan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mencari ilmu pengetahuan. Sebab Allah mengajar manusia apa yang dia tak tahu. Jadi daripada ayat 55 ni merangkumi, iaitu Allah menyuruh Nabi dan menyuruh umatnya membaca, menulis dan mencari ilmu pengetahuan. Jadi seruan yang demikian ini merupakan cogan agama Islam yang bermaksud bacalah oleh Muhammad kitab suci Al-Quran, dimulakan dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menjadikan sekalian makhluk dan sekalian alam. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menjadikan manusia dari segumpal darah beku. 'Alaq, segumpal darah beku. Yaitu Tuhan yang menjadikan manusia dengan bentuknya yang sangat indah dan memuliakannya lebih daripada makhluk lain. Allah jadikan manusia kan, mana dia memuliakan lebih daripada makhluk-makhluk lain. Kejadian dari air mani yang mengandungi haiwan-haiwan yang sangat halus tak dapat dilihat oleh mata kasar kecuali dengan perantaraan alat pembesar, mikroskop. Dengannya dapat dilihat bahawa haiwan tersebut mempunyai kepala dan ekor yang panjang. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian air mani itu sesudah disenyawakan, maka dia pun menjadi segumpal darah beku yang dinamakan sebagai alaq. Itu yang nama alaq tu. Sekali lagi Allah menyebutkan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Iqra, bacalah, dan Tuhan engkau sangat pemurah. Yang mana? Dia allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan menulis dengan kalam. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajar manusia perkara-perkara yang tidak diketahui. Maknanya Iqra lagi sekali ni, bacalah oleh Muhammad. Sedang Tuhanmu sangat pemurah, wa rabbukal akram. Tiada taranya. Buktinya Maha Pemurah kerana Allah telah mengajar manusia pandai menulis, melukis dan menggunakan pena atau kalam. Manusia melukis dengan menggunakan pena dan kalam. Manusia diajarnya berbagai ilmu dan pengetahuan yang tidak pernah diketahuinya. Diubahnya manusia dari kegelapan, kejahilan kepada cahaya ilmu pengetahuan terang benderang. Sebagaimana Allah mengajar menulis dengan perantaraan kalam, dia juga mengajar engkau tanpa memakai perantaraan sekalipun. Engkau seorang buta huruf, tak tahu menulis dan membaca. Maknanya Allah ajar juga Rasulullah kita yang ummi yang tak tahu menulis membaca, atau dia boleh membaca. Itulah dalam wahyu yang kita lihat tadi tu.
akhirnya dia boleh membaca. Kata Al-Qurtubi, Al-Qurtubi ini ada satu tafsir Al-Qurtubi, tafsir yang besar. Imam Qurtubi ini berkata, Allah Ta'ala mengingatkan tentang kelebihan, kepandaian menulis, manusia menulis. Faedahnya sangat besar dan tak terduga oleh manusia. Kerana setiap ilmu dapat dicatat. Begitu juga hukum-hukum dan perkhabaran orang-orang dahulu kala serta tutur kata mereka. Bahkan kitab Allah yang diturunkan itu. Semuanya tercatat dengan perantaraan tulisan. Tanpa tulisan, semua urusan dunia dan agama tidak dapat dijalankan dengan betul. Manusia dimuliakan oleh Allah dengan adanya ilmu dan diperolehnya dengan perantaraan membaca dan menulis. Itulah dia kelebihan ayat daripada ayat pertama sehingga ayat ke-5, itu yang kita dapat faham tentang perlunya kita membaca. Ini adalah daripada perintah Allah, membaca. Sebab daripada membaca kita akan dapat banyak ilmu, pengetahuan. Kemudian ayat 6, ini yang dikata ayat yang kemudian daripada surah Al-Alaq ini, kemudian daripada 5 ayat ini baru didatangkan ayat ini. Itulah susunannya, itulah dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diletakkan ayat ini di sini. Nah, kita jangan ingat bahawasanya susunan ayat-ayat tu Nabi yang buat, tidak. Nabi dengan wahyu daripada Allah. Tak ayat di sini, ayat di sini. Seperti mana kita lihat ayat yang akhir sekali. Dalam surah apa ya? Dalam surah Baqarah. Dalam surah Baqarah dia letak di tengah-tengah surah Baqarah. Padahal dia ayat yang last sekali. Dia tak letak macam qul a'udzu birabbin nas yang last. Itu semua susunan tu adalah diwahyu oleh Allah kepada Nabi kita. Bukan sesuka hati ya. Kemudian ayat seterusnya, ayat yang ke-6 ini. Kalla, benar. Kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia sememangnya melanggar batas. Yatgha, melanggar batas, melampau ya. Sesungguhnya manusia itu layatgha. Kita lihat ayat Quran bagaimana halusnya. Inna digunakan ayat di sini. Inna tu sesungguhnya menguatkan. Sesungguhnya manusia. La tu pun untuk menguatkan. Dia panggil taukid. Siapa yang belajar bahasa Arab. Lam tu menguatkan lagi. Yatra. Mana sesungguhnya manusia itu sememangnya melanggar batas. Mana melampaui batas. Melampau. Manusia ni melampau. Itulah. Ini Tuhan duk cakap dengan kita. Melampau kita ni. Mengaku tak kita melampau? Mengaku tak? Mengaku. Melampau lah kita ni. Kita mengaku. Tak ingatkan Allah kan kadang-kadang. Kita leka. Betul kenapa aku jadi gini ni? Kita ni melampau. Layato. Lagi Allah bagi banyak nikmat kepada kita. Lagi banyak nikmat, kita lagi melampau. Bukan lagi nikmat banyak, kita lagi bersyukur. Kita tidak. Apa yang berlaku, kita lagi melampau. Memang Allah akan sebut di dalam ayat akan datang. Kalla, benar. Sesungguhnya manusia sememangnya melampau, melanggar batas. Ar-ra'ahu istaghna. Sebab apa? Kerana dia melihat dirinya serba cukup. Ar-ra'ahu istaghna. Dia ni serba cukup. Serba cukup, semua ada. Semua ada. Jadi dia melampau. Ingat, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhan engkaulah tempat kembali. Jadi Allah memberitahu perkara yang menyebabkan manusia itu sombong
tidak mau menerima kebenaran, bahkan suka melanggar batas, itulah apa? Dia kata di sini, benarlah. Sesungguhnya manusia itu sememangnya suka melanggar batas agama, suka mengikut kemahuan hawa nafsu, serta bersikap sombong. Melanggar batas agama, mengikut kemahuan hawa nafsu, itu kita, serta bersikap sombong. Kita ni kadang, itulah sikap kita manusia kan. Seperti mana yang Allah sebutkan, yang kata la yatgha tu, itulah kita melanggar agama, mengikut hawa nafsu, kemahuan hawa nafsu, serta bersikap sombong. Tidak mau menerima kebenaran dari Tuhan, yang menyebabkan adanya sifat tercela ini kerana dia melihat dirinya serba cukup dan menjadi kaya raya. Lantaran itulah dia sombong, tak kenal diri. Nampak tak contoh-contoh ada dalam dunia ni? Orang kalau dah senang tu, oh, sombong. Tak nampak dah. Tak nampak dah orang-orang di bawah ni, tak nampak dah. Dan dia juga sanggup melanggar, melanggar batas agama, sanggup melanggar batas agama, sanggup melakukan penginayaan terhadap orang lain. Dia dah kaya, sanggup menginayah orang lain. Sanggup mengikut hawa nafsu, apa dia suka nak buat, dia buat kepada orang. Dia zalim terhadap orang. Jadi Allah pun mengugut dengan mengancam. Wahai manusia, hanya kepada Tuhanmu lah engkau akan dikembalikan. Ini Allah ugut lagi. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhan engkau lah tempat kembali. Ingat. Kamu kaya, kamu sombong, kamu melanggar batas-batas agama, kamu ingat, kamu akan kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Untuk maknanya kamu akan kembali kepada Tuhanmu untuk menerima pembalasan akibat perbuatanmu yang melanggar batas dan hukum agama. Ancaman ini ditujukan kepada setiap manusia yang sombong dan melanggar batas. Pada kita lah, kita ni manusia. Allah hadapkan cakap ini kepada kita manusia. Innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Ar-raha mustaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Kita boleh ingat tak? Allah kata manusia ni melampaui batas. Kalau dia merasa diri dia kaya, diri dia cukup, segala-galanya, dia sanggup melakukan perkara-perkara yang membawa kepada pelanggaran terhadap agama. Ikut hawa nafsu, ikut hawa nafsu. Ingat, Allah bagi ingatan. Inna ila rabbika ruj'a. Ruj'a. Daripada perkataan rujuk, roja'a, rujuk. Rujuk, apa makna rujuk? Kembali. Rujuk, dia tu dah rujuk kembali dah isteri dia. Dia pada talak, dia rujuk. Pada talak dia tinggalkan isteri dia, maka dia rujuk. Inna ila rabbika ruj'a. Ingat. Kamu akan kembali kepada Allah. Ingat, kembali kepada Allah, sesaja kembali gitu saja, iaitu Allah akan hisab, Allah akan nilai apa yang telah kamu lakukan, apa-apa pelanggaran yang telah kamu buat, apa-apa yang telah kamu mengikut hawa nafsu kamu, Allah akan nilai di situ. Bila kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Okey, itu dihadapkan kepada kita semua. Makna apa yang ada di dalam 3 ayat tu. Ingat ya, 3 ayat ni. 3 ayat ni. Apa ni? Kalla innal insana la yatgha. Yatgha. Kataan yatgha tu kita akan dapat juga perkataan taghut. Daripada situlah. Yatgha, taghut tu rootnya yatgha. Tagha, yatgha, taghut. Makna yang melampau batas. Orang yang melampau batas. Termasuklah syaitan, iblis yang melampaui batas.
ar-ra'ahu istaghna. Istaghna, kita tengok perkataan istaghna, perkataan ghaniyun. Ghaniyun tu makna kaya kan? Kaya. Bila dia kaya, bila dia ada cukup, dia jadi sombong. Manusia ni bila dia rasa cukup, bila dia kaya, dia sombong. Sombong. Tu Allah yang kata, memang betul. Kita tak nak nafikan. Memang itulah perangai kita. Ar-ra'ahu istaghna. Tapi kena ingat Allah kata, inna ila rabbika ruj'a. Kamu ingat, kamu duk sombong, kamu duk langgar perintah Allah, ingat kamu akan kembali kepada Allah. Kamu akan akan dihisab, akan dikira oleh Allah di akhirat nanti. Kita balik kepada Allah di akhirat nanti. Okey, seterusnya kita lihat ayat ke-9. Ya, kita boleh bahagikan ayat ini ya untuk fahamannya. Ayat 5 ayat yang telah lalu tu apa dia? Apa ada di dalam 5 ayat yang telah lalu? Boleh dalam masa yang terdekat ni mungkin masih ingat lagi apa dia? Yang kita boleh faham daripada 5 ayat yang mula-mula tu. Cakap aja lah. Bebas kita. Jadi itu cerita tentang awal wahyu yang diterima oleh Nabi. Tapi apa yang penting yang kita boleh kutip daripada ayat pertama sampai kelima tu? Di pokok yang utama sekali, iqra. Itulah Allah perintah kita supaya membaca. Allah perintah ni. Kita duk buat dah, kita duk baca dah. Baca Quran, baca. Tapi baca ilmu pengetahuan yang lain kita buat dah. Tak pun. Kadang sikit-sikit je tengok. Buka 2-3 ayat, ngantuk lah. Buka 2-3 ayat, tak faham. Dah habis. Jadi kita ni salah diperintah oleh Allah supaya membaca. Sampai 2 kali Allah sebut situ. Nak mengatakan bacalah. Kalau kamu nak tahu, kalau nak jadi orang yang berilmu, nak tahu, kalau kamu nak menentukan bahawasanya kerja buat kamu itu diterima oleh Allah, kamu kena tahu. Kalau tak tahu, tak ada guna. Jadi kena baca. Sampai 2 kali Allah sebut tu makna pentingnya membaca. Okey, itu ayat yang 5 tu. Ayat yang selepas tu 3 tu, nak faham ni. Kalau boleh buat periksa, kan? 3 ayat tu, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Kalau kita dalam semayang kan, kita faham tu, Allah takutnya Allah kata manusia ni mesti melampaui batas. Yatgha, mesti. Tu sikap manusia. Lepas tu manusia ni memang melampau. Kalau dia rasa diri dia cukup, dia kaya, dia semua ada, dia jadi sombong. Dia jadi tak nak ingat, tak nak dengar perintah Allah. Dia jadi ikut hawa nafsu dia. Kita ingat dalam kita semayang tu, Allah kata kat kita tu. Pada Allah bagi lagi ingatan. Ingat, kamu yang sombong, yang apa ni, tak ikut perintah Allah apa semua ni, ikut hawa nafsu, ingat. Inna ila rabbika ruj'a. Kamu nak ingat, kamu ni akan kembali kepada Allah. Allah akan hisab kamu. Allah akan nilai perbuatan kamu. Kembali kepada Allah. Habis. Berapa ayat? 8 ayat. Ya, ingat betul-betul. Nanti sekali lagi datang, saya tanya balik. Sebelum mula surah apa yang akan datang ni? Suratul Qadr, surah Al-Qadr akan datang. Saya nak tanya macam tu. Sampai kita faham lah. Takut kena soal cuti. Benda kata, dia takut kena soal, dia nak cuti lah. Takut apa? Jangan takut.
Tak pukul pun kan. Ingat ni, dapat pahala. Ingat kata aku nak dapat pahala lah, aku nak pergi juga. Ustazah tanya pun, kalau aku boleh jawab, aku jawab. Tak boleh jawab pun, aku jawab juga. Tapi tak betul. Macam dapat berkah juga di sisi Allah. Sebab kita cuba memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya? Ni kita boleh cerita dah kat cucu kita, kat anak kita ni. Mai sini nak abang. Ni, 5 ayat pertama ni apa dia? 3 ayat lepas tu apa dia? Nak dapat ilmu kena baca, kena rajin baca. Ya. Okey, kemudian ayat yang ke-9. Tadi 5, 6, 7, 8. Ayat ke-9. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ada orang yang melarang. Kita nak tahu siapa orang yang melarang. Melarang siapa? 'Abdan idza shalla. Melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sembahyang. Di sini Allah nak kata, bagaimana Allah menyatakan, bagaimana pendapatmu ya Muhammad? Ra'aita kan? Kita belajar bahasa Arab. Ra'aita, ra'aituma, ra'aitum, ra'aiti. Ra'aita tu duduk dekat anta. Kalau ra'aiti, anti. A tu makna adakah? A tu satu huruf tu mana adakah? Makna bagaimana pendapatmu Muhammad tentang orang jahat yang berdosa tu? Ra'aital ladzi yanha, yang berdosa itu dia melarang hamba Allah dari mendirikan sembahyang, alangkah buruk perbuatannya. Ini nak cerita tentang pelakon lain pula datang. Nabi masih ada di dalam babak ini. Pelakon lain ialah Abu Jahal. Abu Jahal lah ni. Abu Jahal lah punya angkara ni, yang melarang Nabi daripada semayang. Sebab dia kata kepada orang ramai, kepada puak-puak dia, kalau kamu nampak Muhammad semayang, habaq kat aku. Kalau kamu nampak Muhammad semayang, bagi tahu kat aku. Aku nak pijak kepala dia. Ni Abu Jahal ni. Aku nak pijak kepala dia. Kemudian Allah pun mewahyukan kepada kamu pergi semayang. Pergi semayang dekat apa makam tu. Kamu pergi semayang. Muhammad, kamu pergi semayang. Kamu pergi sujud di sana. Nabi pergi semayang. Kemudian diberitahu oleh orang ramai, kata Nabi ada tu, duduk semayang kat situ. Dia pergi ya. Ini kita lihat cerita dia. Jadi di sini, adakah bagaimana pendapatmu ya Muhammad tentang orang jahat yang berdosa itu? Orang jahat di sini ialah Abu Jahal. Abu Jahal ya. Abu Jahal ialah digelar oleh orang-orang ketika itu sebagai Fir'aun pada zaman itu. Fir'aun pada zaman Nabi itu ialah Abu Jahal. Sebab apa? Dia ni sangat ganas, sangat jahat. Suka menghukum orang, suka seksa orang. Macam Fir'aun lah. Fir'aun kan seksa Bani Israel. Suruh buat piramid tu. Suruh buat piramid yang tinggi tu. Macam mana angkat batu. Heran lah macam mana dia angkat batu tu sampai susun sampai atas tu. Batunya bukan kecil-kecil. Batu bata dia lebih besar daripada meja ni. Dia punya ni dah. Kita batu bata boleh ambil dengan tangan aja. Macam mana? Ya. Sampai beribu orang Bani Israel yang menjadi hamba tu mati dengan sebab tu. Ada power lah, dia kaya. Dia kaya. Dan dia orang yang apa ni? Kita kata VIP lah dia. Pada masa tu orang penting lah masa itu. Ini Abu Jahal ya. Jadi abadan di situ. Bagaimana pendapatmu Muhammad tentang orang jahat yang berdosa tu? Makna Abu Jahal melarang hamba Allah abadan tu, hamba tu adalah Nabi. Dia melarang Nabi daripada semayang. Iza shalla.
melarang hamba Allah dari mendirikan sembahyang. Alangkah buruk perbuatannya, perbuatan Abu Jahal. Ahli-ahli tafsir sepakat menyebut bahawa seorang hamba yang mengerjakan sembahyang dimaksudkan di sini ialah Nabi Muhammad SAW, dan orang yang melarangnya dari mengerjakan sembahyang itu ialah Abu Jahal, terlaknat, laknatullah. Kerana pernah ia mengatakan, demi kalau aku lihat Muhammad itu sembahyang, sungguhnya akan kupijak lehernya. Nak pijak dia, nak lenyek gitu. Lenyek gitu. Okey. Kita tengok ya, nanti saya akan ceritakan apa balasan Allah kepada ni Abu Jahal ni, apa balasan dia. Sampai begitu sekali dia menyakiti Nabi kita ya. Okey, ara'aita in kana 'alal huda? Bagaimana pendapatmu sekiranya dia berada di jalan yang benar? Siapa yang berada di jalan yang benar? Au amara bit taqwa, atau yang menyuruh bertakwa kepada Allah. Iaitu ungkapan kata dalam ayat ini juga menunjukkan keburukan manusia yang melampaui batas, yang tagha tadi. Ayat tagha tadi itu. Dan hairan juga memikirkan perangainya, iaitu Allah menanyakan, bagaimana pula pendapatmu ya Muhammad sekiranya hamba yang mengerjakan sembahyang itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang baik dan berada di jalan yang benar, atau seorang yang tugasnya menyuruh orang bertakwa kepada Allah dengan ikhlas dan mentauhidkannya. Mengapa mesti memarahinya? Macam mana boleh nak marah kepada orang yang dimaksudkan di sini ialah Nabi kita lah. Dia adalah seorang hamba yang mengerjakan sembahyang, seorang yang baik. Nabi kita seorang yang baik dan berada di jalan yang benar, atau seorang yang Nabi kita ni dia tugasnya ialah menyuruh orang bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa? Kalau orang yang macam ni pun kamu nak marah dia, pasal apa? Pasal apa wahai Abu Jahal? Alangkah bodohnya engkau wahai orang yang bebal. Abu Jahal ni lantaran menghalang hamba Allah yang berbuat taat serta menyuruh ke arah petunjuk. Ini perbuatan demikian sememanglah. Ajaiblah, ajaib sangatlah. Orang yang mengajak buat baik, makna kita nak marah dia, kita nak apa ni? Kita nak asingkan dia daripada kita. Macam mana ni? Tak patut sangatlah. Ara'aita. Mana berapa kali ara'aita sini? 1, 2, ni yang ketiga. Ara'aita in kazzaba wa tawalla? Bagaimana pendapatmu sekiranya orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu melihat segala perbuatannya? Yakni Allah mengulang kembali menghadapkan kata-katanya kepada Rasulullah. Kabarkanlah kepadaku bagaimana keadaan orang itu kalau mendustakan Al-Quran. Ara'aita in kazzaba? Bagaimana pendapatmu Muhammad sekiranya dia kazzaba, dia mendustakan dan berpaling. Mendustakan apa? Tak percaya kepada apa? Mendustakan Al-Quran. Dan berpaling, tawalla tu berpaling daripada beriman. Ara'aita in kazzaba? Dia mendustakan, tak percaya kepada Al-Quran, wa tawalla, dan dia berpaling daripada beriman. Mana dia tidak beriman. Tidakkah orang yang celaka itu mengetahui? Alam ya'lam, tidakkah dia mengetahui orang yang celaka itu? Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya bi annallaha yara? Bahwasanya Allah itu sangat melihat kepada, sesungguhnya Allah itu melihat segala perbuatannya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Mana dia ni yang dimaksudkan ialah Abu Jahal lah. Mana dia tak percaya kepada Al-Quran, kazzaba, mana mendustakan Al-Quran, wa tawalla, dan berpaling, tidak beriman. Dia tak tahukah yang Allah sesungguhnya melihat segala perbuatan dia.
Allah mengulang kembali menghadapkan kata-katanya kepada Rasulnya. Kabarkanlah kepadaku bagaimana keadaan orang yang kalau mendustakan Al-Quran, kazaba wa tawalla, dan berpaling daripada beriman. Tidakkah orang itu celaka? Orang yang celaka itu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara, bahwasanya Allah melihat apa yang dikerjakan dan meneliti akan hal ehwalnya serta nanti akan memberi pembalasan di atas perbuatannya. Celaka sungguh dia, alangkah jahil dan bebalnya. Okey. Jadi Allah di sini akan memberi ancaman kepada orang yang bersikap demikian. Itu orang yang mendustakan Al-Quran, orang yang berpaling daripada beriman. Dia tak tahukah bahawasanya segala apa yang dia lakukan Allah melihat. Bi annallaha yara, alam ya'lam, tidaklah ya'lam, alima ya'lamu, tidakkah dia tahu dia orang yang tadilah yang mendustakan Al-Quran dan berpaling daripada beriman. Bahwasanya bi annallah, sesungguhnya Allah itu yara, melihat. Allah itu melihat. Kalla, jangan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Sesungguhnya la illam yantahi, kalau dia tidak berhenti, yantahi itu makna kalau dia tak berhenti daripada berbuat demikian, dia duduk mendustakan Al-Quran, berpaling daripada beriman. Kalau dia tak berhenti berbuat demikian, nescaya lam yantahi lanasfa'an, kami akan tarik ubun-ubun dia dengan kuat. Nasfa'an tu kami pasti akan menarik dengan kuat. Bin nasiyah, ubun-ubunnya. Nasiyah tu ubun-ubun. Ubun ni lah kat depan ni kan. Ni rambut yang di bawahnya ada tu. Kalau kita kecil-kecil dulu kan, masa kita dilahirkan, kat situ kan bergerak kan, ubun-ubun tu bergerak. Sekarang ni tak ada, tutup dah kan. Tarik situ lah, situ lembut kan. Oh, sakit oh. Ubun-ubun nasiyatin kazibatin khati'ah, itu ubun-ubun yang mendustakan lagi derhaka. Akan ditarik tu. Siapa yang kazaba Al-Quran, wa tawalla, berpaling daripada beriman, tidak percaya kepada Al-Quran, akan ditarik ubun-ubun dia. Lanasfa'am bin nasiyah, kami akan tarik ubun-ubunnya sekuat-kuatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Ini adalah maknanya bila Allah kata gini ni ada sebab dia dah. Allah kata maka biarlah dia memanggil golongannya ataupun penolongnya, puak-puak dia ataupun orang yang orang yang menyokong dia lah. Okey, dia boleh panggil golongan ataupun orang yang menolong dia, puak-puak dia. Tapi Allah kata sanad'u zabaniyah, kami nanti akan memanggil pula malaikat zabaniyah. Kami ada zabaniyah. Kalau kamu nak panggil orang-orang kamu, puak-puak kamu panggil lah. Kami ada zabaniyah. Salah macam itulah. Kalla, bukan begitu. La tuti'hu wasjud waqtarib. Janganlah engkau patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Allah. Ini bukan begitu yang patut dilakukan oleh penjahat itu, iaitu Abu Jahal yang telah sesat. Demi Allah, jika dia tidak menghentikan perbuatannya, fa illam yantahi, la illam yantahi itu. Kalau dia tidak menghentikan perbuatannya menyakiti Rasulullah dan tidak berhenti dari mengerjakan perbuatan kufur dan sesat, nescaya kami Allah akan menarik ubun-ubunnya. Lanasfa'am bin nasiyah. Ubun-ubun dia dengan merentap sekeras-kerasnya ke dalam api neraka, lalu dicampakkannya ke dalamnya. Itulah dia ubun-ubun orang yang mendustakan, kazaba tadi, lagi derhaka lantaran banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan. Biarkan dia memanggil golongan orang yang menjadi anggota di dalam kelab dia, Nadiyah tu, di dalam kumpulan dia,
supaya mereka menolong dia. Biar dia panggil. Sedang kami Allah nanti akan memanggil pula malaikat Zabaniyah, iaitu pengawal neraka yang sangat garang dan kejam. Diriwayatkan bahawa Abu Jahal ni telah melintas di hadapan Nabi SAW yang sedang semayang dekat makam Ibrahim. Kan saya sebut tadi tu, Allah wahyu pada dia supaya pergi semayang, jangan takut, pergi semayang dekat makam Ibrahim. Seraya berkata, tidakkah aku telah melarangmu ya Muhammad dari pekerjaan ini? Kata Abu Jahal. Kan aku dah larang. Maka Rasulullah SAW telah membalas kepadanya dengan kata-kata yang kasar. Bila dikatakan begitu kepada Rasulullah oleh Abu Jahal, Rasulullah membalaslah balik dengan kata-kata yang kasar juga. Abu Jahal berkata pula, dengan apakah engkau dapat mengancam aku, hai Muhammad? Dengan apa engkau dapat mengancam aku, wahai Muhammad? Demi Allah, aku akan memanggil lebih banyak lagi orang-orang yang mendiami lembah ini. Maka Allah pun menurunkan ayat. Mana dia kata, okey, engkau nak ancam aku dengan apa? Aku ni di dalam lembah ini, di Mekah ni semua orang-orang aku akan panggil menghadap kamu. Jadi oleh sebab itu Allah pun turunkan ayat ini. Biarlah dia falyad'una dia. Maka biarlah dia memanggil golongannya, penyokong-penyokong dia, penolong dia untuk membantu dia. Tapi Allah kata, kami sanada'u Zabaniyah. Kami nanti akan memanggil pula malaikat Zabaniyah. Kata Ibnu Abbas, kalau Abu Jahal memanggil golongannya, pasti seketika itu juga malaikat azab akan membinasakannya. Bukan begitu orang yang celaka itu bertindak. Janganlah engkau ya Muhammad mengikut apa yang disuruhnya, supaya engkau meninggalkan sembahyang. Jangan taat pada dia, jangan ikut dia. Malahan sujudlah dan dalam mengerjakan sembahyang dengan melazimkan diri berbuat demikian serta dekatkanlah diri kepadaku. Itu yang ayat yang akhir 19, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bukan begitu, janganlah engkau patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatlah diri kepada Tuhan. Kan dalam ini ada tanda tu, ada sujud tilawah kan. Kita sujud tilawah, kalau kita dengar ataupun kita baca, kita boleh sujud tilawah, ataupun kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi dalam hadis Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a minad du'a. Hamba yang paling dekat, yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya ialah semasa dia sujud. Oleh sebab itu perbanyakkanlah doa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Falla la tuti'hu, jangan taat pada dia, sujudlah. Waqtarib, dan hampirkanlah diri kepada Allah. Mengikut Imam Asy-Syafi'i disunatkan sujud bagi orang yang membaca dan mendengar semasa dibacakan ayat ini. Berdalilkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bermaksud, kami sujud bersama Rasulullah SAW semasa dibaca Iqra bismi rabbika. Itulah semasa inilah penghabisan ayat ini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan di dalam Idzas sama'u insyaqqat ada ayat mana kita sujud tilawah lah. Maksud di sini adalah kita sujud ni sujud tilawah. Sujud tilawah iaitu apabila dibaca ayat sujud ni, maka kita sujudlah. Okey, itulah. Kalau kita dengar atau kita sendiri baca, kita boleh sujud. Katalah kita tengah duk tadarus, kita baca ayat, kita ambil kesempatan
tepi kan duduk tepi, pergi sujud kalau kita nak buat. Kalau kita nak buat sujud lah, nak boleh buat sujud tilawah, boleh juga kita sebut subhanallah, sebut sajalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi lebih afdal kita pergi sujud. Baca biasalah. Kita pergi, kita angkat takbir, kita nak sujud tilawah tu. Kemudian kita sujud. Sujud yang kita baca dalam itulah pagi Jumaat tu. Sajada wajhiya lillazi khalaqa wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau sekurang-kurang subhana rabbiyal a'la. Cukuplah. Boleh. Okey, itulah hendak sahaja. Maknanya kita dapat bahagikan ayat ni kepada 3 tadi. Yang pertama 1 sampai 5, yang kedua 6, 7, 8. Kemudian yang ketiga 9 sampai habis. Itu cerita tentang Abu Jahal. Abu Jahal ni kerana sangat jahatnya dia. Kita kata tadi sampai digelar dia Fir'aun pada zaman Nabi. Fir'aun zaman Nabi ialah Abu Jahal. Dan kalau dalam sejarah kita lihat, dialah juga yang mengapi-apikan berlakunya peperangan Badar. Mula tu, peperangan Badar. Mula-mula bukan orang Islam yang mulakan, bukan orang Islam yang nak perang. Tapi yang mengapi-apikan supaya peperangan tu diadakan ialah dia ni lah, kepala ni. Ni Abu Jahal ni. Dia mati, dibunuh di dalam peperangan. Dibunuh. Kemudian dikatakan dah habis dah, kan? Habis dah zaman Nabi apa semua. Zaman Nabi ada lagi ke Nabi masa tu, tetapi ada sahabat yang lalu dekat Badar tu. Sebab dia ditanam di Badar tu juga. Lalu di Badar, dia nampak ada orang. Ada orang lari masuk dalam lubang. Lepas tu keluar kot noh. Lari masuk dalam lubang. Dan bila zaman Nabi lagi, bila ditanya kepada Rasulullah kata itulah Abu Jahal. Itulah balasan kepada dia sampailah hari kiamat dia akan itu. Macam tu. Mungkin orang-orang yang kemudian kan diberi Allah kesempatan kau boleh lihat. Mungkin Allah nak bagi tengok kan. Ada berlaku begitu. Ni boleh melihat bagaimana balasan Allah kepada Abu Jahal. Itu dia masuk lubang, keluar, masuk balik lubang, keluar, dan di badan dia tu ada apa? Ada besi ada rantai besi. Macam itulah dia keadaan dia. Sampai hari kiamat dia akan mengalami seksa yang begitu. Okey, itulah yang dapat kita faham daripada suratul Alaq dan suratul Alaq. Okey, pada kawan-kawan di sebelah sana, macam mana? Fadilah. Tak ada dah kah? Tak ada orang dah kah? Depa balik dah kah? Oh, ni Siti Sarminah ada. Ustazah Cik Jah ada. Nak Azian. Fadilah, Nur Rehan ada. Ada lagi. Okey. Apa yang kita sharekan ke macam mana? Datuk. Datuk ada. Datuk jawab. Boleh faham ke? Boleh faham tak? Bila kita dengar imam ke kita baca ke ni, makna dalam ayat ni pelakon-pelakonnya yang besar sekali ialah Nabi kita lah. Itu dia terima wahyu. Yang keduanya itulah Allah dah mengatakan bahawasanya manusia ni, kita ni yatra, memang kita melampau. Kita ni melampaui batas. Yatra. Bila kita kaya, bila kita senang, kebanyakan begitu manusia tu. Kalau dia senang, dia sombong, dia senang-senang saja melanggar perintah Allah, dia ikut hawa nafsu dia.
Dia cukup, dia serba cukup. Kan? Ketiga ayat yang lepas itu. Dan ayat lagi yang selepas itu adalah cerita mengenai Abu Jahal. Apa benda pada? Mana jangan kita adalah berlaku zalim terhadap orang kan. Okey. Tak ada apa kan? Oh sebelah sana tu ada ni. Ada hal lepas ni tu dia orang. Itu. Relax dulu. Betul ah. Ingatkan Ustazah lupa. Alhamdulillah Ustazah Tak ingat. lupa ah. Sangat boleh lupa. Oh, Alhamdulillah. Memanglah Ustazah 5 ayat pertama tu. 5 ayat pertama tu memang terkesanlah mengenai ilmu kan. Ya. Kita baca di 3 perkara tu lah. Kita baca, kita bertulis, kita cari ilmu kan. Iqra. 2-3 kali dah sebut Iqra. Tapi kalau kita fikir, kita tengok bila kita baca apa-apa, kita mulai dengan bismillah tu dengan nama Allah tu. Ya. Apa-apa perbuatan kita Jangan lupa. bismillah dengan nama Allah. Dia pun kata bacalah dengan nama Allah. Ya. Itulah yang kita selalu pegang, selalulah Iqra. Ya. Okey. Okey. Benda sini Okey. ada nak share? Kat sana lagi ada nak share? Fadila? Dia lagi tak nampak orang lain lagi. Semua takut soal tu semua tutup. Ada soal mau tutup. Takut apa tahu no? Kalau bonda Ponting tak datang. Kalau kami tutup ya. Tutup. Partisipan lain. Ya. Aduh. Ni saya nak tengok partisipan lain. Cakap aja relax. Cakap aja relax. Ada Ustazah, dengar tak ada habis cucu berak. Hello. Ada tu yang duk jaga cucu. Aduh. Cucu pula dah. Kena ulang dengar recording. Macam mana panas supaya kita ambil juga kesempatan. Mudah-mudahan Allah buka hati kita, Allah bagi kemudahan kepada kita. Amin. Ni siapa lagi ni? Hari ni ada lagi Asnah Talib ada tak? Asnah Talib. Tak ada ni. Itulah Dia tak sihat kot no. sihat ni. Tak, Saya pun Ustazah satu beberapa kali telefon dia tak dapat. Telefon dia tak dapat. satu perkara lah Ustazah, sikit je. Saya rasa Ya. peranan isteri ada di sini, peranan isteri. Macam mana Khadijah pujuk dia. Itu kena menyokong. Itu satu pengajaran tu kita ya. Kalau diceritakan tentang peranan isteri akan keluarlah cerita bagaimana isteri Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Tolong Nabi Pujuk. meredakan keadaan yang Nabi Ya. tolongilah semasa peranan isteri ya. Bukan marah-marah. Pilih lagi naik atas bukit tu. Pujuk dia. Pujuk dia baik ya. Ya. Okey. Mungkin setakat tu je lah kot lah. Dah menunjukkan jam 11.20. Minggu depan Ustazah soal kau sikit. Ha? Minggu depan Ustazah soal bagi kau betul. Kau. Ada orang tu nak dengar balik kan recording boleh soal. Kan kita bahagikan tadi ayat kepada 3 bahagian. Bagi akhir tu mungkin panjang sikit lah, itu cerita mengenai Abu Jahal. Fir'aun zaman Nabi, Fir'aun zaman tu. Yang 8 ayat sebelum tu
biasa aja lah kan. InsyaAllah. Okey. Okay, insyaAllah. Okey, kita doa sikit lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina, fil qabri mu'nisa, wa fil qiyamati syafi'a, wa 'alas sirati nura, wa ilal jannati rafiqa, wa minan nari sitran wa hijaba, wa ilal khairati kulliha dalilan wa imaman bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah jadikanlah Al-Quran teman hidup kami di dunia, penghibur kesepian kami di dalam pusara, dan penyelamat diri kami pada hari kiamat kelak. Jadikanlah Al-Quran penyuluh jalan menuju siratal mustaqim, teman ke syurga dan pendinding dari api neraka, serta pemangkin kepada segala kebaikan dan tempat merujuk segala permasalahan dengan limpahan kurnia, budi dan kemurahan. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, ya Arhamar Rahimin. Selamat direstui Allah kepadamu, wahai penghulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda yang luhur. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Inna minkum. Baik,